Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada keluarga Jamalulai, Egypt, yang mana kami sekarang tinggal di Mesir. Dan insya-Allah hari ini saya dan Umi Marziana, Umi Z, bersama dengan Atira akan mengelolakan satu program masakan, yang mana masakan tu ada masakan Mesir, masakan Malaysia, yang mana yang selalu kita buat dekat Mesir lah kan. Selalu kita Mesir dengan cara kita di Mesir. Maksudnya cara kita Mesir, kita susah nak dapat bahan-bahan daripada rempah-rempah daripada Malaysia. So hari ni kita akan try buat satu masakan yang mana daripada kami, iaitu rempah Mesir. Rempah Mesir yang nama dia rempah kabsah. Kan? Rempah kabsah, kita akan buat rempah nasi kabsah ayam bakar, cara kami. Dan insya-Allah dalam ni kita akan buat salatah, yang mana salatah daripada beetroot dan carrot. Dan daripada situ kita akan tunjuk juga antara menu dia adalah buat air beetroot. Buat air beetroot dan kita buat salatah. Itu sahaja untuk menu hari ni. Okey, bahan-bahan dia, mai sini. Okey, ni kita pakai beras basmati, brown rice kita pakai. Ni dalam sukatan dia 3 cawan. 3 cawan untuk satu paket rempah kabsah. Ni packaging yang baru. Rempah kabsah baru yang mana dia menggunakan 3 cawan. 3 cawan beras. Dan kita guna minyak sapi. Okey, minyak sapi yang ni, minyak sapi, bahan-bahan dia. Minyak sapi dan bawang besar. Dan juga rempah empat beradik yang saya panggil rempah empat beradik, iaitu kayu manis, bunga lawang, buah pelaga dengan bunga cengkeh. Dan yang ketiga, ayam. Saya pakai 3 ketul je. Sebab kami tak makan banyak sangat. So 3 ketul je lah. Boleh nak banyak lagi pun boleh. Lepas tu air ni 1 cawan beras ni bersamaan dengan 1.5 cawan air. Untuk sukatan beras hari ni lah. Lepas tu yang kedua, untuk buat salatah dan beetroot salatah, ni beetroot dengan carrot. Dan satu dia punya sos tomato dia, tomato, cili dan daun sup atau daun ketumbar. Mula-mula kita panaskan periuk dulu. Kita tekan ni. Kita tunggu beberapa ketika supaya periuk ni panas. Lepas tu baru kita mula. Pertamanya kita masukkan butter. Periuk dah panas. So kita masukkan butter. Masukkan butter dalam 3 sudu je. Kemudian kita masukkan bawang merah. Dan kemudian masukkan empat beradik tadi. Kita kacau-kacau. Atira tolong bukakan tu rempah kabsah tu. Okey, kemudian tu kita tutup sekejap. Bagi bawang merah ni layu. Minit sekejap je. Kita ni tengok bawang dah layu, kacau-kacaukan dia. Dan kita masukkan ni rempah kabsah. Rempah kabsah ni. Masuk ke dalam. Rempah kabsah ni kita tak perlu tambah garam lah tau. Sebab dia dah cukup dah rasa semua siap.
untuk 3 cawan beras semua ni. Jadi untuk ni Umi suka kemudian masukkan ayam. Masukkan ayam dulu. Sebab kita nak apa ni? Kita nak ambil apa dia punya air ayam tu. Air ayam tu. Kalau daging lah. Kalau ayam lah. Tu. Kita lepas ayam tu kita kacau-kacau dulu. Dan kita masukkan air. Kita masukkan air. Kita masukkan air dulu. Kita masukkan air. Okey. Masukkan air. Air tadi kita cuma pakai 5 cawan. Sebab kita nak masuk ayam tadi lebihkan setengah cawan. Jadi kita tunggu ayam ni sebabnya Umi tak nak masak nasi dengan ayam terus. Kalau nak masak nasi dengan ayam terus biar pun boleh. Maksud ayam tu masak sekali dengan nasi kan. Tapi Umi nanti nak ambil ayam ni, kita nak bakar sikit. Kita grill sikit dia. So kita tunggu ayam masak sekejap. Kita tutup. Okay, Alhamdulillah ayam kita dah masak dah ni. Dah masak dah. Sebabnya diorang ni suka yang grill. Jadi kita grillkan dia. Letak tepi je dah, pegang. Okey, kita ambil ayam ni. Ayam ni kita ambil, kita letak kat dalam grill ni. Kita boleh grill sekejap lagi. Balik-balikkan je sebab ayam ni memang dah masak dah. Dalam dia semua dah masak. Air ayam pun dah turun. Lepas tu kita ambil, turun kat sini. Letak kat sini. Kemudian ayam. Okey, 3 ketul ayam. Okey. Jadi kita teruskan untuk tengok nasi ni. So nasi ni bila air macam ni, so kita boleh masuk nasi lah. Kita masuk beras. Boleh masuk beras. Boleh je kalau sebenarnya nak masuk sekali dengan ayam pun boleh. Boleh rasa terus ayam dengan nasi tu, boleh, tak ada masalah. Okey, masukkan semua beras tadi. Kacau bagi rata. Kacau bagi rata. Okey. So kita cuma tunggu. Tutup. Ada penutup. Penutup ada panas. Tutup dia. Dan kita tunggu nasi masak. Okey, nasi masak. Sementara nasi masak tu, kita boleh grill ayam ni. Grill ayam ni. Kita letak butter sikit. Kita letak butter sikit lah. Kita letak butter sikit. Kita grill. So boleh buat macam-macam. Nak apa orang kata, nak masuk dalam oven terus pun boleh. Nak grill macam ni pun boleh. Sebab dia orang ni suka yang tan garing. Jadi kita masak macam ni lah. Jadi kita boleh balikkan dia. Sebenarnya Umi sebenarnya tak pandai masak pun kat Mesir ni. Tapi bila sampai kat Mesir ni, banyaklah benda-benda yang tak ada banyak benda yang tak ada. Lepas tu susah nak cari tukang masak segala bagai. Jadi apa pun, macam kalau ambil tukang masak daripada Indonesia, yelah Indonesia ada dia punya cara-cara masak dia. Kadang-kadang ada yang tak kena cara tekak kita kan. Jadi Umi belajar masak, test apa segala bagai tu dekat Mesir. Alhamdulillah bolehlah diorang ni makan Jadi kalau tengok kat Mesir ni sebenarnya banyaklah benda yang tak ada. Kalau contohnya serai, dulu serai tak ada, kunyit tak ada, rempah kari especially tak ada rempah kurma, apa lagi, santan tu tak ada, kelapa tak ada dekat Mesir. Kalau ada pun sangatlah mahal sangatlah mahal. Jadi biasanya benda-benda macam tu Umi gunakan untuk hari raya. Beli juga, cari juga untuk anak-anak cari. Biasanya untuk raya je lah biar kita ada rasa sikit yang lain tu kita terpaksa olah carilah. Macam contohnya kalau tak ada asam jawa, kadang-kadang Umi pakai pati delima, benda yang masam-masam Jadi kalau kalau tak ada gula Melaka, nanti Umi gunakan dekat sini molasses.
So terpaksa lah, kicap manis pun tak ada kat sini. Kita pakai molasses. Kita kena pandai lah duduk kat sini ni. Kita pula nasi kita tengah nak masak ni. Bagi dia masak dulu. Tadi kan Mi ada sebut molasses kan. Molasses tu apa sebenarnya? Molasses tu dia manisan tebu. Tahu tak? Dia seakan-akan rasa macam gula Melaka, tapi dia lebih sihat lagi lah. Jadi kalau kalau pakai molasses tu, kita ganti kan. Kalau nak buat nasi ayam kat sini, Umi gunakan molasses tu. Lepas tu masuklah sos tiram sikit, apa segala bagai kan. Sebab biasanya kicap manis kat sini mahal lah. Mungkin sampai 3 ke 40 ringgit. Satu botol kecil je kadang-kadang tu. Tadi tu kicap daripada Indonesia. Kalau kicap daripada Indonesia murah sikit lah. Atau kicap tak adalah nak kata murah pun, memang sebenarnya mahal lah. Kicap daripada Malaysia, tapi kebanyakannya Indonesia lah yang selalu bawa masuk ke sini. Kicap ABC kan, ABC dia orang panggil. Dan memang kalau kat sini pun terpaksa lah Umi cari idea dengan Walid, fikir macam mana. Contohnya dulu sampai ke lada kering pun, cili kering tu pun Umi ambil daripada Malaysia kan. Lepas tu Iktiraf sambung lah, tengok-tengok kan sambil-sambil bercerita ni. Jadi kalau ikutkan cili kering tu, akhirnya kita cari cili-cili, kita survey segala bagai. Tengok dekat sup kalau beli banyak cili boleh murah. So kita jemur, simpan. Sebab cili ni pun dia ada time-time dekat Mesir ni. Kalau musim sejuk, cili jadi mahal. Musim panas cili akan jadi mahal. Sebab bila panas sangat, kadang-kadang tumbuh-tumbuhan pun jadi semua susah nak hidup lah kat sini. So sometimes kita kena memang well prepared lah. Maksudnya musim sejuk ni apa benda, so kita ambil keep, kering-keringkan, simpan So macam tu lah antaranya cara-cara nak hidup dekat Mesir. Dan kita kena carilah tengok sayur-sayuran yang boleh kita ganti dengan sayur-sayuran untuk kita masak lemak ke. Untuk masak lemak, masak kuning kan. Gitu juga. Kat sini tak ada ikan gembung, tapi dia ada ikan mackerel. Ikan mackerel. Jadi kita gantilah, kalau nak buat laksa kita pakai ikan mackerel. Mungkin nanti kita akan tunjuk lah. Lepas tu kat sini tak ada sardin. Tak ada sardin. Sardin tu memang, kalau sardin dia cuma macam ikan dengan macam air rebusan putih je. Tak ada macam kita sos tomato. Jadi biasanya apa pun makanan dekat Pelajar Asyari ni memang Umi buat sendiri. Macam buat sardin sendiri. Jadi nak hilangkan kumpulan tu lah. Lagipun memang dekat sini Umi dengan Walid memang selalu sure kan, kalau kita nak jadi orang yang penghafal Quran kan, orang yang alim ulama, pertama sekali kita kena jaga makan. Kita kena tahu asal usul makanan kita tu dari mana. Seboleh-bolehnya kita berusaha lah kan. Maksudnya kena makan, jangan makan fast food sangat. So biasanya pun kadang-kadang ada nugget yang Umi buat sendiri. Ada burger kan, burger buat sendiri daripada daging sisa. So biasanya sebab niat kita nak jadi pembawa Al-Quran ni, perlulah orang kata mempunyai hati yang bersih, perut yang bersih. Segala benda tu kena bersih. Jadi so sangat particular lah. Tapi Umi tak adalah macam-macam orang kata mendesak terus. Tapi setiap hari tu, kalau setiap minggu, kadang-kadang Umi selalu buat mesyuarat dengan pelajar-pelajar. So Umi war-warkan apa yang kita, kesedaran lah, lebih kepada kesedaran. Sebab sekarang ni kalau kita paksa sahaja mereka tak mampulah nak buat kan, sebab keinginan. Tapi kesedaran tu mampu mengubah lah. Jadi kita harus kena kempen sebagai ibu bapa ni, kempen dekat mak anak ni. Kalau makan benda ni yang bersih, tahu daripada mana asal usul dia kan, yang halal dan thayyibah, dari tangan siapa kan. Kalau dari tangan ibu kita lebih bagus lagi kan, daripada mak ayah kita lebih bagus lagi. Makanan di rumah lebih bagus lagi daripada makanan di luar. Kebersihan tu sebab apa? Mak ayah kita masak dengan kasih sayang. Jadi apa-apa dia bila buat sesuatu dengan penuh kasih sayang ni, pastilah lah dia bagi dekat anak-anak ni. Sebab tu anak-anak pun bila tengok macam ni kena hargai mak ayah masak tu kan. Sebab dari sumber, dari segala apa tu halal. Diredai Allah, yang tu yang penting. Jadi bila kita makan daripada perut kita benda yang bagus segala bagai ni,
Dan dalam waktu yang sama, mak ayah kita gembira bila kita habiskan makanan yang dimasak kan. Penat-penat masak, anak makan kan. Jadi itulah antaranya yang patut kita war-warkan, makanan halal dan thayyibah. Beri kesedaran. So ada orang halal ni ada banyak-banyak peringkat juga. Maksudnya halal yang maksudnya yang paling terbaik sekali macam mana? Macam Umi dapat benda-benda ni semua daripada Mak Umi. Mak Umi memang sangat particular lah. Tulisan Cina pun dia tak nak. Padahal tulisan Cina tu ada tulisan Cina je untuk bagi orang Cina beli kan. Tapi dia sampai tak nak macam tu sekali kan. Ni ayam dah masak dah. Okay, ayam dah masak dah, kita tutup. Okey, ayam dah masak dah. Okey, ayam dah masak dah ni. Jadi kita boleh angkat lah. Okay, angkat. Angkat ni. Okey, mak ni. Ingat kat mak lah pula. Okey. Sekarang kita nak sediakan air minuman beetroot. Yang mana air minuman beetroot ni adalah minuman kesihatan. Ni beetroot ni. Beetroot ni Umi dah kupas dah. Dah bersihkan dia. Dia seperti ubi. Ubi. Yang mana kalau dekat Mesir ni banyak sangat lah. Orang buat salatoh. Macam-macam ada lagi aneka beetroot ni. Tapi antaranya yang doktor selalu cadangkan dekat Umi adalah buat minuman beetroot. Jadi antara yang kita nak rasa sedap sikit. Cara Umi. Yang mana beetroot ni. Okey, beetroot ni Umi akan rebus dulu. Jadi pertamanya kita potong dulu beetroot ni. Kita akan potong beetroot ni. Beetroot ni kita belah empat macam ni. Tengok dia punya kemerahan dia. Betapa dia berkhasiatnya. Jadi kita ambil ni. Periuk ni. Kita on dapur dulu. Okey. Dan kita masukkan beetroot ni ke dalam periuk ni serta air. Air ni air filter. Air filter. Masukkan 1 gelas air filter ni. Okey. Jadi kita tunggu air ni menggelegak sampai beetroot tu lembut sikit. Nanti beetroot tu kita akan buat kita boleh buat salatoh daripada situ. Okey. Yang mana yang tak tahu lagi, beetroot ni adalah satu sayuran yang mana dia punya antioksidan dia sangat tinggi dan sangat bagus. Untuk orang yang sepertinya contohnya pesakit kanser, pesakit sis ataupun apa-apa yang penyakit lah yang untuk menyihatkan badan. Dia boleh jadi minuman kesihatan yang boleh menguatkan diri kita, yang melancarkan usus kita. Jadi kita akan tunggu dia rebus sampai menggelegak dan dia akan keluar. Air ni warna kemerah-merahan. Dan sementara tu ni Umi nak tunjuk yang mana dalam buat beetroot ni Umi suka letakkan dengan sumak, madu serta sumak. Okey, ni madu daripada Mesir, madu serta sumak. Sumak ni pun adalah satu makanan yang kaya dengan vitamin C. Yang mana sekarang ni viral kata sumak ni bagus untuk kuatkan diri, imun diri. Ni sumak. Sumak ni dia seperti macam bunga tau. Ni sumak. Yang mana sumak ni dia tinggi antioksidan juga. Dan dia kaya dengan vitamin C. Jadi kalau kita sesama ke demam ke, orang dekat sini sukalah buat air sumak ni. Ni cuba tengok. Beetroot tu air jadi merah. Merah menyala. Dia keluarkan warna-warna dia. So sekejap je. Kita tunggu macam ubi dia lembut sikit. So air tu kita akan buat air minuman beetroot. Sementara kita tunggu air sumak ni masak air sumak masak dengan beetroot ni. Air sumak pula dah, air beetroot. Air beetroot ni menggelegak dan masak sampai waktu matang dia. So kita sembang lah sikit. Ke Atirah nak kasih dah? Atirah ni dia pandai masak. Sebab itulah dia join Umi
So dekat apa ni, dekat orang anak-anak Umi yang paling cepat belajar masak dia lah. Mungkin sebab dia punya minat dia. Minat dia ke arah masakan tu kuat lah. Mak dia meniaga dekat Melaka. Meniaga masak-masak. Masak apa ya Tira? Ayam rempah. Nasi ayam rempah. Dekat mana tu? Kerubung. Melaka Kerubung. Dekat Melaka Kerubung. Jadi siapa-siapa lalu tu bolehlah singgah kat kedai tu kan. Support keluarga Atirah punya perniagaan dalam PKP ni. Okey. Oh, ni pun dah masak. So kita boleh tutup. Okey, dah masak dah. Okey, kita ambil air dia je. Kita ambil air dia, kita tuangkan dalam gelas ni. Bismillah. Okey, ni ubi dia. Yang mana nanti kita akan buat dia salatoh. Salatoh tu seperti acar-acar. Jadi kita tunjukkan. Okey. Cara beetroot Umi. Yang pertamanya Umi ambil sumak ni. Sumak tadi. Sumak. Kita ambil satu sudu. Umi selalu ambil satu sudu. Masukkan ni. Sumak ni dia rasa masam-masam. Jadi kalau tak ada sumak dekat Malaysia tu, kita boleh ganti dengan lemon. Kita ganti dengan lemon. Kalau ada sumak, boleh ganti pakai sumak. Kita kacau-kacau. Lepas tu kita akan tambah dengan madu. Madu ni madu bunga liar. Dekat Mesir ni ada macam-macam madu. Madu bukit lah, madu bunga liar lah, madu bunga lemon lah. Ni antara dia madu bunga liar. Tapi Umi rasa Umi nak letak kejap sikit bagi dia suam sikit air ni. Bagi air suam sikit. Okey. Sekarang Umi nak letak madu. Buka madu ni. Kita tengok madu. Madu Mesir. Madu bunga liar. Biasanya Umi letak dalam 3 sudu saja untuk gelas banyak ni lah. Tengok pada cawan tu lah. Dah. Okay. Lepas tu kita kacau. Okey, siap untuk diminum. Kita tutup madu ni kita dulu. Tutup madu kita. Okey. Dan kacau. So, alhamdulillah dah siap. Boleh minum. Boleh minum air beetroot ni. Nampak sedap Memang sedap. Boleh cuba. Jadi mana-mana yang sebelum ni tak suka air beetroot tu, kalau buat macam ni, InsyaAllah akan rasa sukalah minum Jadi kan kita kadang-kadang sakit, makanan kesihatan selalunya tak sedap. Tapi ni InsyaAllah sedap. Boleh try. Jadi kita nak tunggu nasi masak. So kita akan buat salatoh yang gunakan beetroot ni dengan carrot. Beetroot, carrot, cuka apple memakai dengan gula gula peram dan garam bukit. Garam bukit kat sini. Okey. Mula kita boleh buat macam-macam cara lah. Nak hiris halus boleh. Tapi Umi lebih suka makan dengan cara sagat lah. Sagat Tira. Dekat sikit. Tira pembantu saya. Dah kita punya ni carrot ni. Lepas tu kita ambil tu beetroot pula. Pakai garfu kalau tak ni. Okay, kita dah siap sagat ni. Salatoh tadi beetroot dengan carrot. So kita masukkan cuka apple sikit. Boleh pakai cuka biasa pun boleh. Pakai sikit je. Oops.
Lepas tu gula. Secukup rasa lah gula ni. Dan bubur garam sikit. So kita lepas tu kita gaulkan dia lah. Gaulkan dia. Gaul sampai dia rata. Ni pun selalulah Umi buat kalau buat nasi apa ni? Nasi kausah ke, nasi biryani ke untuk budak-budak Asharif ni. Buat ni tu sebab yalah untuk kan kita kan sekarang kan kena COVID di apa musim COVID ni, nak tingkatkan imuniti dia, pelajar-pelajar cara menjaga dia orang, so bagi makan makanan macam ni lah. Kadang-kadang kalau ada yang jenis tak nak makan sayur tu memang kena suap lah jawabnya. Okey, okey. Dah kita punya beetroot kita dah. Acar beetroot dan carrot kita. Okey, sekarang kita nak buat salatoh. Bukan salatoh. Dia macam sos tomato macam tu. Jadi kita bahan utama dia adalah tomato, cili, bawang putih sikit. Sebab Umi buat sikit je. Lepas tu daun suk atau daun kosbara. Tapi diutamakan daun kosbara lah sebab tadi lupa nak beli. Dia ada daun suk je kat rumah. Okey, tomato ni kita masukkan dalam bekas ni sebab Umi nak hancurkan dia. Masukkan dalam ni. Okey, lepas tu ambil apa ni cili sikit. Bawang putih. Lepas tu letak daun suk sikit. Daun suk sikit. Okey. Ni bahan-bahan dia tadi. Umi campurkan sikit cuka. Campurkan dulu cuka. Sikit. Lepas tu gula. Dan garam. Lepas tu apa yang Umi buat? Kita akan pakai blender tangan ni. So kita blenderkan lah. Belacan pun boleh juga. Nak pakai cili padi pun boleh juga. So kalau apa nak rasa tu masam, pedas, manis tu boleh ikut kesukaan lah. Kalau rasa pedas tambahlah cili lebih sikit. Kalau suka apa ni, kalau suka manis atau masam boleh lebihkan apa gula ataupun cuka. Okey, dah siap. Kita alhamdulillah hari ni kita dah siapkan salatoh, ayam bakar, kabsah daripada rempah basah kabsah, dan saya nak tunjuk sekarang ni yang kita nak tunggu-tunggu sangat tu nasi kita. Okay, nasi kita cuba tengok. Masya-Allah, ambil sendok Kira. Ambil sendok. Okey. Nasi kita, masya-Allah. Masak dengan jayanya. Nampak tu? Sedap. Alhamdulillah hari ni dah siap dah masakan kita, nasi kabsah. Nasi kabsah dengan ayam bakar daripada rempah kabsah. Dan salatoh beetroot serta sos tomato dan apa ni, air beetroot untuk menu hari ni.
Jadi siapa yang berminat untuk membeli dan mencuba rasa nasi kapsah ni, nak cuba sendiri kat rumah, boleh ya, boleh PM dekat J Tijari. Rempah kapsah dah sampai dah dekat Malaysia. Ada beberapa lah, tak semua, tapi ada beberapa siapa cepat dia dapat. So boleh PM dekat J Tijari, insya-Allah kita akan akan post dekat rumah masing-masing lah. So boleh mencubalah. Ni antara nasi kapsah ni. Selain daripada daripada ayam bakar ni, boleh juga ayam ni kita buat nasi kapsah ni best juga kalau kita makan dengan ayam kurma. Jadi bolehlah perbagaikan kan, macam mana yang kita nak. Tapi yang ni pun dah cukup lah. Dah sedap dah. Sebab rasa nasi dia pun dah boleh makan saja je tanpa kuah. Okey, siapa nak buat dengan daging pun boleh. Tapi pastikan kalau daging kena empuk lah daging tu. Baru masukkan nasi lah macam tadi. Masak daging. Lepas tu masukkan nasi macam biasa. Boleh buat macam tadi. Okey, selesai dah. Alhamdulillah selesai. Hari ni masakan pertama yang daripada Mesir. Daripada keluarga Jamalah Egypt. Teruskan bersama dengan Jamalah Egypt. Dalam perkongsian lain juga. Perkongsian masakan ni pun insya-Allah akan diteruskan lagi. Dengan menu-menu yang lain. Dan insya-Allah ada lagi perkongsian yang tak lama lagi dalam minggu ni insya-Allah akan ada perkongsian daripada Fatihah, daripada Aina Sarah akan kembali sebab dia orang dah habis exam. Jangan lupa untuk melihat menu-menu yang akan datang. Banyak lagi menu yang akan kita persembahkan. So teruskan menonton YouTube Jamalah Egypt, insya-Allah. Bye. Doakan kami di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum.